Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to Lighthouse, our weekly program. Untuk minggu ni bersama saya Asma Omar, kaunselor dekat Unit 10. Boleh datang bertemu dengan saya dekat Chess Building Level 3. Okay. Ada lagi ramai sebenarnya kaunselor dekat SGU. So bolehlah datang kalau ada isu ataupun apa-apa saja nak meluahkan kan. Boleh datang berjumpa dengan kaunselor. Okay, so untuk minggu ni kita akan membincangkan topik yang sangat hampir dengan kita untuk minggu ni kan, disebabkan minggu depan ramai yang akan menghadapi final exam. So saya rasa topik ni antara topik yang terbaik lah untuk kita bincang pada malam ini. So kepada anda yang baru masuk live pada malam ini, mungkin boleh respon dekat bahagian komen, suara saya okey ke tak, kuat ke tak kan. So saya boleh dapat tahulah sama ada live kita ni berjalan dengan lancar ataupun tidak. Okay. Dan jangan lupa juga untuk share live ni supaya ramai lagi rakan-rakan boleh dapat manfaat daripada live ini. Sebab malam ni kita nak bersembang mengenai dengan final exam. So mungkin di antara kita ada yang dah buat persediaan, mungkin persediaan dia masih lagi so-so. So saya rasa malam ni korang boleh dapat input yang terbaik lah sebelum kita bertemu dengan final exam kan. So basically carry mark ada 60%, untuk final exam ni 40%. So kepada yang kurang skor untuk carry mark, final exam ni adalah penentu. So boleh lagi top up mana-mana markah yang kita rasa kurang. Jadi kena ambil serius lah dekat final exam ni. Okay. So tanpa melengahkan masa lagi, so kita boleh teruskan topik kita pada malam ini. Kenapa kita perlukan exam? Kenapa kita perlukan exam? Dalam dunia kita akan diuji, sama juga dalam akademik kita pun akan diuji. Kita diuji untuk nak tahu pemahaman kita terhadap apa yang kita belajar. So inilah pentingnya final exam supaya lecturer ataupun universiti dapat tahu kita punya level of comprehension, level apa-apa sajalah yang boleh dijadikan penentu untuk kita grade nanti. So let's go to the topic. To the first tip, I think ini adalah first tip, begin studying no less than 30 to 60 minutes after a meal. Benda ni saya nak tekankan disebabkan kita kan suka makan kan, dan kita pun makan macam-macam. So saya rasa tips yang pertama ni, kita kalau boleh kita nak elakkan makan makanan yang kurang sihat supaya kita tak untuk study dia tak memberi kesan yang buruk lah. So dalam tips ni maksudnya kita cuba study 30 ke 60 minit selepas kita makan. Kenapa tak boleh study lepas makan kita terus study? Kenapa tak boleh? Disebabkan bila kita makan kan, sebenarnya badan kita memerlukan masa ataupun perut kita memerlukan masa untuk makanan digest dalam badan. So bila makanan digest, okay, darah digunakan banyak dekat bahagian perut. So darah tak naik dekat otak. So disebabkan itulah bila kita lepas makan, kita akan rasa mengantuk kan, betul tak? Kita akan rasa lemau, rasa macam-macam. Yang pentingnya rasanya macam tak nak study. So that's why tips ni saya letak tips yang pertama, disebabkan benda ni kita selalu lakukan. Tambah-tambah pula bila final exam, kita semakin stres, betul tak? Bila kita stres ni, antara tanda-tanda kita stres tu kita makan terlalu banyak ataupun kita kurang makan. Kita tak ada selera nak makan. So ini penting. Okay. Kalau boleh makan jangan overeat, tapi makan sederhana saja bila sampai kat final exam ni. Mungkin sebelum ni kita makan banyak kan. Dan ada juga azam kita nak kurus dan sebagainya, tapi bila dekat final exam ni kita cuba jaga makan. Bila kita jaga makan, insya-Allah kita menyediakan badan kita ataupun mempersediakan badan kita di tahap yang optimum untuk kita menerima ilmu. So bila kita makan pula, ingat kita kena pilih juga makanan. Macam saya cakap tadi, sebelum final ni kita makan macam-macam kan. So cuba latih diri bila nak sampai study week ni ataupun nak sampai ke final exam ni, cuba kontrol makan. Sebab apa yang kita makan ni, itulah diri kita. Itulah efek yang kita akan dapat. So makanan yang terbaik adalah protein ataupun buah-buahan. Kenapa protein? Protein ni dia adalah sumber makanan yang boleh memberi kita kekenyangan yang lebih lama. Dan protein juga baik untuk otak. Antara contoh-contoh protein macam ke kacang kan,
kacang pistachio ke, apa-apalah kacang gajus ke. So kacang, basically ke kacang sangat baik untuk otak. And then juga buah ni dia adalah sumber serat, sumber vitamin. So basically baik juga untuk otak. So kalau boleh jadikan buah ni sebagai snacking, kan. Jadual makan kita ni pastikan kita kan makan berat, kita selalu ambil lunch, kita makan berat, dinner pun kita akan makan berat juga. Tapi di antara lunch dengan dinner tu cuba amalkan snacking. Snacking ni macam makanan yang tak tinggi sangat kalori tapi boleh memberi kekenyangan kepada kita. So jadikan buah ni sebagai snacking kita. Supaya dalam kita study tu tak adalah kita rasa lapar, kan? Tak adalah kita rasa mengantuk. And then kita pun perlu makanan supaya otak kita ada sumber oksigen. Selain tu juga, selain makanan, pastikan kita minum air yang secukupnya. Minum air yang secukupnya supaya bila kita minum air, air tu boleh menetraliskan darah dalam badan kita dan menjadikan kita lebih segar. Okay. And then yang seterusnya, never study within 30 minutes of going to sleep. Okay, basically untuk tips ni, saya nak tekankan berkaitan dengan tidur. Disebabkan kita manusia sebenarnya memerlukan masa yang secukupnya untuk tidur supaya otak kita dapat perform dengan lebih baik. Basically untuk dewasa memerlukan 7 ke 9 jam masa yang secukupnya untuk tidur. Okay. So kenapa kita perlukan tidur? Dalam seharian kita banyak buat aktiviti yang melibatkan dengan otak kita, kan. Daripada pukul 8 pagi sampai pukul 12 malam, terutamanya dekat waktu final exam ni, kita banyak study, kan. Bila kita study tu kita perlukan otak kita banyak bekerja, buat pengiraan, kan. Hafal, ingat formula, buat nota, membaca, kan. So bila waktu malam ni, it's time untuk otak kita, dia nak rehat dan dia nak simpan balik maklumat-maklumat yang kita terima sepanjang hari tu. So bila otak kita nak simpan maklumat tu, dia memerlukan masa. So that's why tidur tu sangat penting untuk tidur awal. Kalau boleh sebelum pukul 12 tu kena tidur dah. Supaya kita bangun pagi tu, kita bangun dalam keadaan segar, kita bangun dalam keadaan ingatan kita masih lagi kekal apa yang kita baca, apa yang kita revision pada waktu malam, bangun pagi masih lagi kekal. So bila bercakap mengenai otak juga, kena ingat jenis memori yang ada dalam otak manusia ni, dia ada long term memory dengan short term memory. Bila kita study, bila kita membaca, kan, ilmu yang kita terima tu dia akan duduk dekat sama ada duduk dekat short term memory dengan long term memory. So bila kita ada tidur yang secukupnya, kita nak pastikan ilmu tu berada dalam long term memory. So sebab tu bila kita bangun pagi masih lagi segar, masih lagi ingat. Itu fungsi dia. Okay. So kurang tidur ni dia impact kita punya memory, impact kita punya creativity, impact kita punya logical reasoning. So in other words, not sleeping enough impairs all the skills you need to perform in the final exam. Bila kita kurang tidur ni, kita akan kurang perform dalam final exam disebabkan yang saya terangkan tadi lah, memori lah, creativity lah, keupayaan untuk berfikir, semua tu bermula daripada tidur. Okay, yang seterusnya prioritize. Okay, prioritize ni kita kena utamakan apa yang perkara yang utama. Okay, contohnya macam buat nota, kan, buat nota, lepas tu buat list apa yang kita nak study pada hari ni, buat jadual ni satu perkara yang mungkin tak ramai yang amalkan. Ada jadual study, kan, tapi percaya cakap jadual study ni sangat penting. Sangat penting sebab jadual study ni lah yang boleh memprioritize ataupun boleh mengutamakan apa yang perlu kita study, apa yang perlu kita tak study. Disebabkan ada subjek yang kita menguasai dan ada juga subjek yang kita kurang menguasai. So fungsi jadual ni, bila kita buat jadual tu, kita akan letak subjek apa yang kita kurang menguasai, kita akan letak paling banyak dalam jadual tu. Mungkin dalam sehari tu paling banyak kita revision ataupun kepada subjek yang kita dah menguasai, kan, tapi kita akan letak subjek tu yang paling kurang dalam jadual lah. So itu fungsi jadual untuk kita nak tahu kita punya prioritas. Okay. Selain study juga, apa yang saya nak tekankan dalam Lighthouse pada malam ni juga, pastikan aktiviti kita.
Aktiviti kita pun kena ada. Janganlah daripada pagi pukul 8 pagi kan sampai pukul 12 malam jadual kita hanya study. Pastikan letak juga sikit main game kan. So main game pun kena letak juga sebab lepas kita study mungkin kita akan ada a bit stress. So sebab main game pun ada juga kajian boleh menajam ke otak kita. So pastikan masa tu kena kawal lah bila main game ni. Jangan main game 10 jam tapi study 2 jam, 3 jam. No lah kan. Pastikan study tu lebih lagi pada main game. So aktiviti boleh buat hobi kita main game ke, kan, kumpul stamp. Ada lagi yang kumpul stamp. Tak adalah guys. Mungkin bersukan kan, why not? Workout, pergi berjogging. Saya selalu sarankanlah kepada student-student pada waktu final ni jangan sekadar study tapi buat aktiviti yang macam saya cakap tadi. Pergi keluar berpeluh kan. Disebabkan bila kita berpeluh ni kita akan otak kita akan merembeskan hormon endorfin. Dan otak kita ni ada banyak hormon, ada dopamin, ada endorfin dan ada serotonin, banyak lagi lah. Tapi saya nak tekankan dekat sini bila hormon endorfin ni dirembeskan, kita akan rasa feel good, kita akan rasa happy. Hormon endorfin ni akan rembes bila kita bersukan, bila kita mengeluarkan peluh. So that's why untuk tips prioritas ni letak juga aktiviti bersukan supaya otak kita pun bukan sekadar menerima ilmu tapi dia dapat berfungsi bila kita mengeluarkan peluh. Ada satu pepatah Arab tu lah yang saya masih ingat lagi lah masa zaman sekolah dulu, al-aqlu salim fi jismi salim. Otak yang cerdas al-aqlu salim fi jismi salim. Otak yang cerdas tu datangnya daripada badan yang sihat. So that's why kita kena bersukan. And then yang seterusnya adalah kalau boleh kena juga elakkan daripada bertangguh. Dah lah assignment pun kita bertangguh, buat quiz pun bertangguh, janganlah final pun kita nak tangguh, nak study untuk final pun bertangguh. So bertangguh hanya memberi rugi pada diri sendiri je lah. So pastikan kita prioritas apa yang perlu untuk tips yang ketiga ni, dan ni mungkin tips yang keempat kot. Okay? Take breaks away from your desk. Okay? Bila kita ambil masa yang lama untuk study kan, pastinya badan kita pun dia akan statik. Dia akan duduk pada kedudukan yang sama je. So bila duduk dalam kedudukan yang sama, darah pun tak mengalir. Okay? So that's why bila kita study dalam tempoh yang lama, pastikan kita ada gaps untuk kita buat sedikit stretching ataupun buat sedikit aktiviti. Macam saya suka berjalan dekat luar kan. Bila study dalam bilik tu, after mungkin dalam 30 minit, 20 minit pergi keluar, ambil angin dekat luar ataupun buat aktiviti, berjalan ke. Yang pastinya pastikan badan kita ni bergerak. Kita tak duduk dalam keadaan statik, duduk atas kursi, atas meja, baca, kemudian buat revision, buat pengiraan, solve the problem, all the things, tapi kita tak bergerak. Itu sebenarnya memberi kesan kepada kita punya fokus ataupun kita punya concentration. So that's why tips ni pun penting juga untuk kita bergerak. Bergerak bila kita study. Sebab blood pressure ataupun heart rate kita pun perlukan pergerakan ni supaya dia berjalan dengan lancar lah. Okay? Dan ada juga kajian bila kita stres ni, bila kita study and then kita akan stres, betul tak? Dan stres ni sebenarnya boleh menyebabkan kita punya muscle ni menjadi tegang. Bila kita stres, muscle kita akan jadi tegang. So that's why kita perlukan stretching supaya kita nak memberi muscle kita ni relax lah. So tak payah stres bila study ni. Kita stres ni selalunya bila kita fikir apa yang belum terjadi. Aku akan gagal subjek ni lah, aku akan fail, aku akan tak boleh jawab bila sampai dekat final exam, tak tahu nak jawab apa. So that's why jangan lagi fikir berkaitan dengan ni sebab benda ni semua akan datangkan stres. Kalau boleh just be a present moment. Study je. Baca je apa yang perlu baca untuk final exam supaya kita tak stres. Okay? Ini antara contoh-contoh stretching yang boleh kita lakukan lah. Mungkin yang boleh secadang kat sini buat the twist. The twist ni macam kita renggangkan kita punya pinggang buat macam ni, twist. Kan? Ataupun buat neck stretch. Okay? Gerakkan sikit dekat bahagian tengkok sebab bahagian tengkok ni penting sebab ini adalah jalan utama darah kita mengalir ke otak. So kalau boleh bila kita study, darah mesti kena mengalir dekat otak untuk kita punya brain performance lah kan. So gerakkan sedikit dekat bahagian tengkok ni ataupun buat finger stretch kan. Ataupun pergi berjalan dekat luar, pergi ambil angin dekat luar. So itu pun lagi
best juga untuk kita nak tenangkan diri. Dan itu pun yang saya selalu amalkan masa zaman study dululah. Okay. So untuk yang seterusnya, try to continue your daily habit as usual. Okay. Maksudnya kat sini, bila sampai dekat final ni, kita selalu habit kita selalu kita tukar kan. Contohnya waktu tidur lah. Bila kita tidur ni, mungkin sebelum final exam ni kita tidur pukul 12 kan. Setiap malam tidur pukul 12, lepas tu bangun pagi nak pergi kelas kan. Tapi bila sampai dekat final exam ni, kita kurang tidur pukul 2, pukul 3, and then pagi pula pukul 8 nak bangun terus final exam. So kita dah ubah habit kita. Okay? Bila bercakap mengenai habit ni, dia akan terjadi selama 40 hari. So pastikan kita bina habit yang sama supaya kita tak ada kejutan lah kan. Tak ada perkara yang boleh membuatkan kita terkejut and then kita jadi stres. Dan lagi satu juga, kita kena hadkan pengambilan kafein ataupun kopi disebabkan bila kita ambil kafein ni menyebabkan kita susah nak tidur. So that's why bila kita susah nak tidur ni, macam saya cakap tadi, bila kita ada masa yang sedikit untuk tidur, akan memberi kesan kepada kita punya brain performance. So that's why pastikan habit kita sama je kan. Jangan overeat, makan dengan banyak. Bila kita makan banyak lepas tu kita nak study, dia akan jadi lemau. Otak kita pun akan tak berfungsi dengan baik sebab darah kita tak mengalir ke dalam otak kita. So pastikan ambil berat tentang perkara-perkara ni lah. Okay. Dan ini juga yang saya nak tekankan dalam Lighthouse kita pada malam ini, study smart, not study hard. Okay. For me, study smart, not study hard ni adalah kita kena combine of the combination of study method. Kita kena combine all the method of study. Contohnya, method of study ni banyak learning style. Manusia ni ada banyak jenis learning style. Ada melalui penglihatan, ada melalui pembacaan, ada melalui kinestetik, ada melalui auditory kan. So kalau boleh kita combine semua study ni supaya kita dapat terima ilmu tu dengan baik. So macam mana nak combine, kita kena discuss, kita kena ajar member, ajar kawan yang mana kurang pandai, bantu kan. So bila kita ajar ni, kita menggunakan semua study of method lah. So mungkin ada yang tanya, sir, macam mana kita nak tahu learning style yang mana yang dominan dalam diri kita kan. Okay. Kalau anda pergi dekat SGU, kita akan ada learning style inventory ataupun ujian gaya belajar. So bila student buat ujian gaya belajar ni, dia tahu apa gaya belajar yang dominan dalam diri dia. Gaya belajar ni macam saya cakap tadi, ada yang melalui kinestetik. Kinestetik ni mungkin melibatkan pergerakan, terutamanya contoh student yang banyak masuk dekat dalam lab kan. Bila kita masuk dalam lab ni, kita tak semestinya dengar apa yang lecturer cakap. Kat hadapan kita memerlukan praktis, mungkin kita buat bengkel lah kan selalunya. So kinestetik ni adalah jenis gaya belajar yang sangat dominan kepada student-student engineering. So kalau buat ujian student engineering mungkin akan dapat kinestetik ni yang antara yang tertinggi, tak tahu kan. So kena buat. So bila macam mana nak buat, boleh datang ke SGU, jumpa dengan kaunselor dekat SGU. So kaunselor boleh assist anda untuk buat ujian. Banyak ujian sebenarnya, bukan ujian gaya belajar je. Okay. So teach others, ini yang saya nak tekankan. Masa zaman saya belajar dulu, bila apa yang saya perasan, bila saya mengajar ke orang, benda tu akan jadi lebih ingat. Rupanya bila saya belajar counselling, baru tahu William Glaser cakap bila kita belajar orang ni 95% ilmu tu akan kekal dalam otak kita. Macam William Glaser ni cakap, ini kajian student learn 10% of what they read, 20% of what they hear, 30% of what they see, 50% of what they see and hear, 70% of what they discuss with others, 80% of what they experience personally, and 95% what they teach to someone else. So ajar kawan-kawan. Bila kita ajar kawan-kawan, ilmu tu insya-Allah saya boleh jamin dia akan lebih lekatlah dalam diri kita. So itu juga antara salah satu sumbangan yang kita boleh lakukan kepada kawan-kawan kita kan. And then dalam Lighthouse juga malam ni saya mungkin nak tekankan berkaitan dengan exam anxiety, sebab saya rasa exam anxiety ni selalu berlaku dekat diri kita bila nak masuk final exam ni. So malam ni kita nak bincang macam mana kita nak coping with exam anxiety. Anxiety ni dia boleh jadi normal, boleh jadi abnormal.
anxiety ni kalau normal tu biasalah kan, nervous kan, kita rasa macam takut nak masuk final exam ni, kita rasa berdebar, itu biasalah sebab kan kita kurangnya preparation. Tapi boleh jadi abnormal, anxiety yang abnormal ataupun anxiety yang boleh pergi kepada disorder, di mana bila kita anxiety tu kesan terhadap behavior kita dia jadi abnormal. Contohnya macam berpeluh-peluh, lepas tu kita rasa takut, rasa macam ada sesuatu nak berlaku dekat diri kita, rasa sesak nafas, itu dah simptom yang abnormal. Nanti kita akan tengok simptom-simptom lah. So pastikan cuba tengok dekat diri sendiri simptom mana yang kita ada. Kalau macam rasa macam abnormal, cepat-cepat berjumpa dengan kaunselor ataupun berjumpa dengan sesiapa saja yang punya kepakaran lah. Okay. So anxiety ni dia boleh jadi dalam dua cara. Okay. Sebelum final exam ataupun semasa final exam. Selepas final exam pun boleh berlaku, tapi sangat jarang. Tapi yang selalunya berlaku sebelum final exam dengan semasa final exam. Sebelum final exam ni macam saya cakap tadi lah, mungkin dia takut nak masuk dewan exam, dia tak boleh jumpa, tak boleh tengok kertas peperiksaan, nervous, itu dah jadi macam simptom abnormal lah. Okay, jom kita tengok exam anxiety symptom. Memory block, blanking out, kita terlupa terus apa yang kita baca. Apa yang kita baca kita terus terlupa. Yang ni saya pernah dapat klien yang di mana dia cakap dia terlupa terus apa yang dia baca. So bila kita dalam sesi exploration tu, dalam sesi counselling tu, rupa-rupanya student ni tak tidur daripada malam tu sampai pagi, exam pukul 8. Daripada malam sampai pukul 8 tu dia tak pernah tidur, dia tak tidur. So bila masuk dewan exam tu dia mengadu yang dia terlupa terus apa yang dia belajar, sedangkan malam tu dia cakap dia macam baca banyak juga. Kan? So ini adalah simptom-simptom yang di mana otak kita react terhadap behavior kita. So kena hati-hatilah. Okay, so yang seterusnya, fear of failing before the exam is even written, kan? Kita rasa takut, takut gagal sebelum kita masuk dewan exam tu. Takut gagal ni mungkin boleh jadi simptom yang biasa, okay? Biasa pada semua orang, mungkin dia rasa dia tak buat persiapan dengan sangat rapi, so dia rasa macam dia tak boleh nak jawab final exam. Okay, so yang seterusnya physical symptom, kan? Rapid heart rate, jantung kita berdegup dengan laju lah, and then kita ada shortness of breath, okay, rasa macam tak ada nafas. Ini antara simptom-simptom yang abnormal. Sweating, okay, berpeluh, kan, itu antara simptom-simptom yang abnormal lah. And then lower reading comprehension, kan, bila baca banyak kali pun tak ingat, baca banyak kali pun susah nak faham. Itu antara simptom-simptom yang mana kita ada exam anxiety. Cuba tengok dan cuba kesan dekat dalam diri kita, tapi jangan self-diagnose. Sekali lagi saya cakap, jangan self-diagnose, tapi bawa simptom tu kepada kaunselor ataupun kepada yang lebih pakar lah, supaya dapat consultation. Kita tak adalah check sendiri ataupun self-diagnose, okay. And then poor attention ataupun inability to concentrate, okay. Kita kurang susah nak concentrate, susah nak fokus dalam dewan exam tu. Itu pun antara simptom-simptom exam anxiety, okay. Okay, so kita nak bincang mengenai tips for coping with exam anxiety. Macam mana kita nak pastikan yang kita boleh elak daripada terkena exam anxiety ni. Okay, so yang pertama macam saya cakap tadi, sebenarnya tips semua ni dah cakap dekat awal kan, tapi tak apa, saya akan ulangkan. Be prepared early, pastikan kita ada preparation. So bila kita tak ada preparation ni lah yang menyebabkan kita rasa takut. Tapi kita boleh elakkan rasa takut tu dengan membuat persiapan. Mula daripada sekarang lah, okay. Cuba baca apa yang lecturer cakap dalam kelas, apa yang masuk exam, kan, apa yang topik-topik yang penting, cuba persiapkan dengan lebih awal supaya kita tak rasa kita tak dapat anxiety ataupun tak rasa takut lah bila nak masuk dewan exam tu. Set up a study schedule, pastikan at least 2 weeks before, okay. Jadual study, macam saya cakap tadi, pastikan ada jadual study. And then sleep well, saya pun dah tekankan berkaitan dengan tidur, kita kena ada tidur yang cukup, okay. Bila kita tidur tak cukup tadi, jadilah macam klien yang saya cakap tadi, bila masuk dewan exam terus blank out, terus tak ingat apa yang dia belajar, disebabkan dia tak bagi otak dia rehat.
Bila dia tak bagi otak dia rehat, sebab tu otak kita dia bila waktu pagi tu dia susah nak perform lah. Okay, and then keep the same caffeine and the sugar intake. Okay, pastikan sebelum semasa final exam ni kurangkan caffeine sebab caffeine ni boleh menyebabkan kita susah nak tidur. Okay, boleh menyebabkan kita suka nak tidur juga. So that's why kita kena hadkan caffeine dan juga sugar intake. Sugar intake ni bila kita ambil gula ni sebenarnya lemak. Bila gula ni dimasuk ke dalam badan kita, dia akan jadi lemak, dan lemak tu boleh menyebabkan kita akan jadi mengantuk, kita akan jadi lemau. So that's why kita kena kurangkan semua ni supaya kita dapat masuk final exam tu dengan relax, dengan keadaan kita segar. Okay, learn relax breathing. Okay, belajar macam mana teknik nak bernafas dengan baik. Okay, teknik nak bernafas dengan baik ni sangat-sangat diperlukan bila seseorang tu ada anxiety ataupun terkena panic anxiety, terkena panic attack, terkena panic attack. So bila anxiety ni, antara simptom yang macam kita bincang tadi, dia akan ada heart rate, rapid heart rate kan, ada degup, jantung berdegup dengan kencang kan. So bila kita ambil kita buat teknik breathing yang betul, dia akan mengurangkan anxiety tu. Okay, so teknik bernafas yang betul macam dia ada teknik 3-5-7. Okay, 3-5-7. Macam mana 3-5-7 ni? Yang first, okay, tarik nafas dalam masa 3 saat. Okay, pastikan 3 saat, 1, 2, 3 and then hembus. Lepas tu ambil nafas yang kedua, tahan selama 5 saat. Okay, and then hembus. Lepas tu nafas yang ketiga, tahan selama 7 saat and then hembus. Itu cara yang betul untuk buat teknik breathing. Okay, so teknik breathing ni sangat membantu kepada kita yang ada anxiety supaya dia dapat dikurangkan lah. Okay, dapat dikurangkan. Okay, so how to deal with exam anxiety? Pastikan ini dua cara yang boleh kita atasi exam anxiety selain daripada tips yang kita bentangkan tadi. Yang pertama, to work on what you have control over. Maksudnya kita bekerja ataupun kita pastikan kita tumpu kepada benda yang kita boleh control. Contohnya apa? Contohnya macam cara kita study kan, apa yang kita perlu study, persediaan kita, itu benda yang kita boleh control, dan jangan fokus kepada benda yang kita tak boleh control. Contohnya apa soalan yang akan keluar dalam dewan exam, benda tu kita tak boleh control, so jangan fokus, jangan fikir langsung. Okay, apa lagi benda yang kita tak boleh fokus, macam mana student lain perform, okay, macam mana student lain study. Student lain mungkin tengok macam tak study je, tapi masuk dewan exam dia yang antara yang dia boleh score. So jangan tengok benda tu, okay, sebab lain orang lain cara. Mungkin dia dah study lama, dia tak bagi tahu kawan-kawan, kita tak tahu. So better fokus dekat diri kita. Bila kita fokus dekat diri orang, kita akan tend to compare, okay, kita akan cenderung untuk membanding-bandingkan dengan orang lain. So that's why this is so important guys, supaya kita dapat ketenangan ataupun kita dapat release kita punya stress masa final exam. Ini sangat-sangat penting lah. Okay, so ini kata-kata daripada Alexander Graham Bell. Before anything else, preparation is the key to success. Okay, begitu juga dengan macam exam anxiety tu, kalau kita tak nak ada anxiety semasa masuk ke dewan exam, pastikan preparation kita cukup. Okay, pastikan preparation kita mantap supaya kita dapat atasi semua benda lah. Okay, nak buat perkara apa pun, pastikan preparation. Nak bercakap dekat hadapan, nak presentation, mungkin setengah orang presentation bukan sesuatu perkara yang mudah, tapi setengah orang presentation adalah satu perkara yang senang. Disebabkan apa? Inilah preparation. Bila ada preparation, bila kita tahu apa yang kita nak cakap, apa poin-poin yang ada dalam otak kita yang boleh kita keluarkan dan kita boleh kembangkan untuk kita present, benda tu boleh menjadi ketenangan bila seseorang tu present, sebab dia ada preparation yang cukup. Itu sangat penting lah. So sama juga dengan final exam ni guys, pastikan ada preparation yang cukup, okay, supaya kita dapat score. Okay, ingat final exam ni adalah penentu kan. Carry mark 60 marks, final exam 40 mark. Okay, kalau carry mark tak okay, final exam masih lagi ada peluang untuk perbaiki, untuk top up dekat mana kelemahan kita, kekurangan markah kita. So sangat important. So pastikan preparation tadi kita cukup, and then
Dan saya juga nak maklumkan kepada semua yang walaupun kita gagal dalam final ke ataupun kita ada kurang preparation ke, pastikan mental kita dalam keadaan baik lah. Pastikan apa-apa pun, pastikan kita punya mental health tu dalam keadaan tip-top supaya semua perkara yang kita lakukan akan berjalan dengan lancar. Okay. So far setakat ini sahaja daripada Sir. Mungkin ada yang nak tanya soalan, boleh tanya dekat bahagian komen. Okay, mungkin Sir boleh jawab lah soalan-soalan yang student tanya dekat bahagian komen. Okay. So basically itu sahaja daripada Sir. Kalau tak ada soalan, kita akan tamat dekat sini. So thank you so much guys for watching this live, and hopefully we can meet in the next week in the other topic lah. Okay. So Assalamualaikum. Bye bye.